Wakil daripada pergerakan pemuda dan ketua-ketua bahagian, ambil ketua bahagian hadir pada hari ini dan juga ketua pemuda puteri wanita bahagian untuk kita memberikan kenyataan mengenai isu penggunaan kalimah Allah dan juga rampasan Bible yang dilakukan oleh JAIS baru-baru ini. Pertama saya nak tekankan bahawa semua rakyat yang tinggal dalam negeri Selangor, tanpa mengira paham politik, tanpa mengira daripada berbagai latar belakang kaum, mestilah faham bahawa negeri Selangor ini mempunyai undang-undang yang wajib dipatuhi, dan juga negeri Selangor mempunyai sultan sebagai ketua agama Islam di negeri ini. UMNO Selangor ingin tegaskan bahawa isu yang berlaku di Selangor sekarang ini ialah berdasarkan kepada enakmen agama bukan Islam, kawalan perkembangan di kalangan orang Islam yang telah pun diwartakan pada tahun 1988, dan di mana dalam enakmen ini yang telah pun melarang orang bukan Islam di Selangor dari menggunakan 35 perkataan Arab dan ungkapan dalam agama mereka, iaitu artinya orang bukan Islam di negeri Selangor. Saya tekan lagi, di negeri Selangor, sebab undang-undang ni hanya terpakai di negeri Selangor saja. Dan negeri lain, itu masalah negeri lain. Sebab kita tahu bahawa masalah agama ini adalah urusan dan kuasa di dalam perlembagaan negara kita, dan setiap negeri sultan merupakan ketua agama dalam negeri, ketua agama Islam dan negeri tersebut, dan tiap-tiap negeri ada Dewan Undangan Negeri masing-masing yang berhak membuat enakmen masing-masing. Oleh itu saya tegaskan sekali lagi bahawa di negeri Selangor enakmen ini masih lagi sah, dan masih lagi terpakai sejak tahun 1988. Sudah 26 tahun, hampir 26 tahun enakmen ini diluluskan. Yang kita lihat selama 26 tahun tidak pernah berlaku isu mencabar undang-undang ini, dan semua rakyat yang tinggal dalam negeri Selangor menghormatinya. Kerana itu dalam negeri Selangor ini, walaupun kita lihat merupakan satu negeri yang penduduknya boleh dikatakan hampir sama banyak, Islam dengan bukan Islam, hampir 50% Islam, 50% bukan Islam, tetapi kita telah pun berjaya hidup dengan harmoni kerana pemimpin Barisan Nasional ketika itu sejak 26 tahun dahulu telah pun memandang jauh ke hadapan bahawa undang-undang seperti ini amat diperlukan untuk kita mengekalkan keharmonian hidup beragama dengan berdasarkan kepada prinsip kebebasan beragama. Dan kebebasan beragama ni mesti kita faham bahawa betul dalam perlembagaan negara kita mengatakan kita boleh mengamalkan agama masing-masing. Ini kita kena faham. Di Selangor kita tidak ada halangan. Nak buat gereja, nak buat kuih, nak buat tokoh, buatlah. Nak sambut perayaan, sambutlah. Kita tidak pernah menghalang. Tetapi di dalam mereka mengamalkan agama masing-masing, kita kena ingat dalam perlembagaan memberikan satu kuasa kepada kerajaan negeri membuat undang-undang supaya agama-agama lain tidak boleh didakwahkan, disebarkan di kalangan orang-orang Islam. Kan itu enakmen ini wujud, dan enakmen ini masih lagi sah dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang saya kata tadi bahawa di negeri Selangor kita ada sultan. Dulu yang mulia Sultan Selangor telah memberkitah bahawa di negeri Selangor kalimah Allah tidak dibenarkan. Jadi ada dua isu perkara yang mesti dipegang oleh rakyat yang tinggal dalam negeri Selangor,
walaupun dia datang daripada negeri mana pun, tetapi dia menetap dan bermustautin di negeri Selangor, mestilah menghormati dua institusi ini. Yang pertama tadi, undang-undang yang masih lagi wujud, dan yang kedua ialah institusi Kesultanan Negeri Selangor sebagai ketua agama resmi, agama Islam di Negeri Selangor. Jadi kerana dua perkara inilah, maka kita lihat baru-baru ini JAIS telah pun mengambil tindakan, dan saya ingin menegaskan di sini bahawa UMNO Selangor menyokong penuh tindakan Jabatan Agama Islam Selangor yang telah pun merampas beberapa ratus Bible di negeri Selangor ini, yang dia kata ada dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa Iban, apa buat tak kira lah apa bahasa pun. Tapi dalam undang-undang ini telah mengatakan bahawa tidak boleh menggunakan kalimah Allah itu bukannya hanya dalam bahasa Malaysia, tapi dalam semua bahasa. Dalam bahasa Inggeris ke, bahasa Cina ke, bahasa Iban ke, di negeri Selangor, saya tekan lagi, di negeri Selangor tidak boleh digunakan kalimah Allah itu dalam apa-apa bahasa pun. Sebenarnya elemen ini jelas mengatakan bahawa agama-agama lain tidak boleh menggunakan kalimah Allah ini. Jadi ditekankan lagi dengan titah sultan. Jadi barang siapa yang tinggal di dalam negeri Selangor ini yang cuba mempertikaikan tindakan JAIS, yang cuba menidakkan tindakan JAIS, maka mereka ini merupakan rakyat negeri Selangor yang tidak menghormati undang-undang dalam negeri Selangor. Tinggal dalam negeri Selangor, kena menghormati undang-undang yang masih lagi sah dalam negeri Selangor ini. Yang kedua, sesiapa juga yang mempertikaikan tindakan JAIS ini dan juga titah sultan, bahawa mereka ini merupakan rakyat yang derhaka kepada sultan. Jadi kalau ada dua perkara yang dipegang oleh pihak berkuasa JAIS negeri Selangor, mengapa ada pihak-pihak lain yang mempertikaikan tindakan ini? Dan UMNO Selangor sekali lagi ingin menegaskan terus memberikan sokongan kepada tindakan JAIS, dan juga kita juga memberikan sokongan penuh kepada pihak polis untuk meneruskan penyiasatan. Kerana di dalam enakmen yang ada hari ini, bukan saja JAIS diberikan kuasa untuk mengambil apapun juga tindakan yang dilakukan yang bertentangan di bawah undang-undang ini, malah bawah Seksyen 10 pihak polis juga diberikan kuasa yang sama. Jadi bermakna pihak berkuasa JAIS pun maknanya ada kuasa, polis pun ada kuasa untuk mengambil tindakan di bawah enakmen ini. Maka kita memberikan sokongan penuh dan minta supaya kedua-dua agensi ini, JAIS dan juga polis, hendaklah segera mengambil tindakan dan untuk mendakwa jika didapati mana-mana pihak yang melanggar enakmen ini untuk dibawa ke muka pengadilan. Di dalam kita menunggu penyiasatan polis dan juga tindakan JAIS ini, UMNO Selangor akan terus memantau perkembangan isu ini, dan UMNO Selangor akan terus bertindak, akan terus mengadakan laporan dan juga bersama-sama dengan lain-lain NGOs dalam negeri Selangor untuk kita meneruskan desakan dan tindakan kepada mereka-mereka yang biadab, yang tidak menghormati undang-undang negeri Selangor, yang derhaka kepada titah perintah Duli Yang Mulia Tuan Selangor, untuk terus diambil tindakan. Walau bagaimanapun, UMNO Selangor ingin menegaskan bahawa UMNO Selangor tidak bersetuju sama sekali jika ada mana-mana pihak yang ingin mengadakan bantahan, himpunan di depan gereja. Kerana kita kena menghormati gereja adalah rumah ibadat orang-orang Kristian, dan kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh menimbulkan huru-hara di depan rumah-rumah ibadat agama lain termasuk gereja, kerana ia boleh disalah tafsirkan sebagai kita seolah-olah nanti mengganggu kebebasan beragama. Kalau UMNO Selangor akan membuat terus desakan
juga bersama-sama dengan NGO-NGO Melayu yang lain, tetapi tempatnya bukan di gereja, di tempat-tempat yang lain, sehinggalah kita lihat apakah keputusan yang akan diambil. Dan kita nak minta ni Padri Lawrence Andrew, isunya dia jangan biadab, dia jangan kau hajar. Jangan sebab dia seorang orang Melayu Selangor akan menimbulkan kemarahan. Dan saya nak berikan ingatan bahawa isu ini tidak selesai di sini saja. Kemungkinan kalau Laura ini masih nak tunjuk besar kepala dia, jangan nanti terkejut kalau kita membuat himpunan Melayu besar-besaran di negeri Selangor. Jangan sebab dia seorang boleh menimbulkan keadaan yang tidak harmonis di negeri Selangor. Jangan salahkan UMNO dalam hal ini. Saya tengok dalam kenyataan pemimpin Pakatan Pembangkang ini, mereka seolah-olah nak menyalahkan JAIS, nak menyalahkan UMNO. Jangan tuding jari kepada JAIS, jangan tuding jari kepada polis, jangan tuding jari kepada UMNO. Tuding jari kepada siapa punya pasal, siapa yang menimbulkan masalah ini. 26 tahun kita hidup aman, tak ada orang bagi petikai pun istilah Allah ini. Mengapa tiba-tiba Lawrence sini timbul? Dan isu ini saya nak bagi tekankan tak ada kena-mengena dengan isu dekat mahkamah. Itu mahkamah itu biarlah mahkamah putuskan. Yang isu yang sedang didengar di mahkamah mengenai isu Allah ini, itu isu di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional. Tetapi di Selangor dah lama ada undang-undang ini, memang tak boleh pun. Sebab itu kitab dia, soal khabar, apa pun, jadi salah himpunan apa pun, kalau dibuat oleh orang bukan Islam tidak boleh menggunakan 35 kalimah yang telah pun ditentukan di bawah elemen ini. Dan juga saya nak berikan ingatan kepada pemimpin-pemimpin yang lain luar daripada negeri Selangor. Luar daripada negeri Selangor jangan campur tangan. Ini masalah negeri Selangor. Jangan nak samakan isu ini dengan negeri Sabah, negeri Sarawak ataupun negeri-negeri lain. Saya tak mau komen dengan negeri lain. Saya tidak tahu negeri lain tu ada ke tak ada enactment seperti di Selangor. Di Sabah, di Sarawak saya tak tahu ada ke tak ada. Saya tak mau komen negeri lain. Oleh itu pemimpin-pemimpin negeri lain jangan cuba nak menjadi hero, jangan nak menjadi champion untuk menyelesaikan isu ini. Ini isu masalah negeri Selangor yang ada enactment ini. Hanya kita nak minta Menteri Besar negeri Selangor kena tegas, kena tampil ke hadapan di manakah penerimaan kerajaan negeri. Jangan kerajaan negeri Selangor pula kerana kepentingan politik nak berdolar dalik pula, nak memberikan alasan-alasan yang lain. Dah 26 tahun, dah aman dah Selangor ni pemerintah. Mengapa sekarang baru nak timbul isu-isu yang begitu mencabar kedudukan Islam di negeri Selangor? Dia sangat tegas lagi di negeri Selangor. Jadi itulah pendirian negeri Selangor UMNO, iaitu kita mendukung penuh tindakan JAIS, tindakan polis, dan jangan ada mana-mana pihak daripada luar negeri Selangor yang cuba campur tangan urusan agama Islam di negeri Selangor. Kerana negeri Selangor kita mempunyai enactment kita sendiri. Hormatilah undang-undang negeri Selangor dan juga kena junjung daulat kepada Duli Yang Mulia Sultan Negeri Selangor. Okey. Tadi Dr. sebut pasal akan ada pertemuan di gereja tu kan. Tapi kalau ada juga pergerakan ataupun sayap yang nak buat juga tu macam mana? Saya beritahu bahawa Selangor tidak membenarkan. UMNO Selangor tidak membenarkan, utamanya pimpinan UMNO, dan juga saya juga minta lain-lain NGO Melayu yang memperjuangkan isu ini. Kita minta jangan diadakan himpunan dan juga bantahan di gereja. Kita tidak mahu menimbulkan konflik agama ini. Tapi kalau ada mana-mana pihak yang nak terus membuatkan bantahan, dan saya dah maklumkan ada NGO yang nak buat bantahan, nota bantahan ni kena hantar, kita hantar terus kepada Padri Lawrence ni lah. Kita hantar kepada dia. Janganlah ganggu gereja.
Sebab mungkin pengguna agama Kristian mungkin tidak berfikiran seperti Padri seperti Padri Lawrence ini. Tapi jangan babitkan orang lain. Dia je punca dia. Jadi kalau Padri Lawrence ni berada semangat untuk menjaga padukan rakyat, supaya dia, kalau beliau ada semangat untuk hidup dengan harmoni Islam, apa salah datang dan minta maaf, amalkanlah. Apakah selama ini di Negeri Selangor memang kalimat Allah ini digunakan selama 26 tahun ini? Adakah 10 tahun, 20 tahun dahulu memang diberikan ceramah-ceramah dalam Kristian yang menggunakan juga kalimat Allah? Kalau dengan alasan ada orang luar daripada Selangor yang datang pada Sabah, kata ada di Sarawak, kata dia ada di sini, itu soal lain. Soalnya nak buat bukan di Selangor. Di Selangor ada undang-undang dan mesti akur dan hormati undang-undang di Selangor. Datuk Seri, ini ada kenyataan daripada kononnya ahli akademi Islam Haji Bari, dia kata kemungkinan campur tangan kerajaan pusat terhadap tindakan jahis itu, padahal dari segi pindah kuasa itu kita nampak jelas. Sabar. Dia ni bekas pernah pesarah undang-undang. Patutlah dia mati jadi pengasas undang pun. Macam mana dia sebagai seorang pesarah perlembagaan kononnya tak faham pemisah kuasa di antara kuasa kerajaan federal dengan kuasa kerajaan negeri. Dan saya juga nak minta Putrajaya tidak ada hak untuk campur ini. Tidak ada hak untuk campur di dalam urusan enactment agama kini. Sebab itu di negeri, di peringkat federal, kerajaan federal hanya mampu membuat majlis perundingan dan perpaduan saja. Sebab urusan agama ini adalah urusan kerajaan negeri. Sebab itu kita lihat bahawa di peringkat federal, kalau ada pun menyangkut agama Islam ialah segala urusannya mesti melalui majlis raja-raja dan sebagainya. Jadi macam mana seorang kata pakar perlembagaan negara tidak faham memisahkan kuasa ini, kuasa kerajaan negeri dengan Putrajaya. Dan saya tengok ada beberapa pemimpin PKR Pakatan Pembangkang juga minta supaya Putrajaya campur tangan. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Ini soal undang-undang ada. Apa juga keputusan mahkamah persekutuan nanti yang hari ini isu kalimat Allah sedang dibuat rayuan ke mahkamah persekutuan, itu soal keputusan mahkamah. Tetapi selagi undang-undang ini tidak dipindah, selagi undang-undang ini masih lagi sah, tidak dibatalkan oleh Dewan Undangan Negeri Selangor, maka undang-undang ini masih valid. Ini dari segi undang-undang. Betul dia tu sih, macam baru ada 3 tu pada DAP lah lawan Islam yang dia minta kerajaan ni supaya pindah balik enactment ni. Yang tiga adun ni saya kata tiga adun ni cerdik lah. Tiga adun ni dia ni cerdik lagi kepada bekas pensarah perlembagaan ni, pensarah undang Bari. Siapa tu? Aziz Bari ni. Ini betul. Dia sebagai adun, itu kuasa dia. Jadi kalau dia nak bawa, dia bawa lah. Dia pulanglah kepada Dewan Undangan Negeri Selangor. Sama dia nak lulus, kata lulus. Kalau besok dia kata undang-undang 26 tahun ni undang-undang yang lapuk, dia perlu diganti, itu pulang kepada adun. Dan juga di dalam undang-undang ini, saya baca bahawa kalau nak ubah 35 perkataan di dalam jadual 1 ni, bahawa saya tengok itu kuasa majlis. Kuasa dia tulis tu kuasa majlis agama, ruler council, ada kuasa untuk meminda. Mana dari segi pindaan, dia akan membenarkan perkenaan kalimah Allah tu. Kesan tu macam mana? Macam mana? Mana kalau katakan pindaan ni diluluskan, dia akan dikata dia nak bawa pada sidang akan datang lah untuk usul kepada sidang. Sebab yang itu bukan urusan saya lah, itu urusan kerajaan negeri Selangor. Kita tunggu dan lihat. Anda Selangor tunggu dan lihat bagaimana kekuatan takkan kerajaan negeri Selangor boleh tunduk. PAS pun ada dalam tu. Menteri Besar Orang Melayu. Agama Islam tu sebab dalam perlembagaan negeri Selangor ada sebut nak jadi Menteri Besar negeri Selangor mesti orang Melayu beragama Islam disebut. Jadi kalau dah dalam perlembagaan negeri Selangor nak jadi Menteri Besar mestilah Melayu beragama Islam.
Takkanlah kalau Menteri Besar Negeri Selangor boleh tunduk dengan apa-apa juga desakan yang boleh mencabar kedaulatan Melayu dan juga Islam. Jadi bagi yang Selangor, kita tunggu dan lihat lah. Itu kuasa kerajaan negeri, itu Dewan Undangan Negeri, kita pada adun, kita pulanglah kepada adun-adun kita nanti. Tetapi saya nak beritahu, itu suara yang suara kalau 3 adun itu merupakan suara yang betul. Pindah lah, kalau tak terpulang balik ke kerajaan negeri Selangor lah. Jangan pindah kita lah. Tapi selagi undang-undang ni masih ada, jangan ada mana-mana pihak cuba memperlekehkan undang-undang yang telah pun dilaksanakan, yang diamalkan begitu baik sejak 26 tahun dahulu. Datuk Seri, ada beberapa argument yang telah dibentangkan oleh beberapa sektor lah. Okay, one of the argument is that JAIS as an Islamic body has no jurisdiction over other religious bodies, and at the moment the case is still in court and no decision has been made. So Father Lawrence is saying they cannot preempt this. So what is your... That's why daripada mula tadi saya cakap, ini pihak yang tak faham undang-undang. This NM1 ini tak ada kena-mengena dengan kes yang sedang dengar dekat mahkamah. Jangan kaitkan. Wa'imah kalau tak adalah kalimah isu kalimah Allah ni didengar di mahkamah, tak boleh juga gunakan isu kalimah Allah. This why saya cakap tadi, this NM1 nothing to do dengan isu yang sedang didengar di mahkamah. Ini yang Lawrence ni dia tak faham kan? This the problem. Dia kata dia pada undang-undang tapi ternyata dia tak faham. Ataupun dia faham, dia sengaja nak putar belikkan undang-undang. Tak ada kena-mengena. Saya pun banyak baca komen-komen bahawa mengenai keputusan mahkamah belum diputuskan, tak ada kena-mengena. Ini ialah enactment. Apa juga keputusan mahkamah nanti di Mahkamah Persekutuan, kita tunggu dan lihat. Dan dah jadi sistem kita. Bukan saja undang-undang ini, undang-undang biasa, undang negara pun. Selalunya kadang-kadang undang-undang dulu oleh parlimen, sometimes it's contradict dengan perlembagaan dan sebagainya. Ini terpulang kepada parlimen untuk membetulkan balik. Jadi whoever yang kata undang-undang ini betul tak betul, let the court decide. Tapi bukannya berdasarkan kepada kes yang sedang didengar. Saya ada baca dia kata komen yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi semasa mendengar kes kalimah Allah. Ini pun komen ini pun dia tak faham undang-undang. Itu bukan keputusan mahkamah, itu pandangan hakim. Pandangan hakim lain. Melainkan kalau ada mahkamah mengatakan bahawa enactment agama bukan Islam 98 Islam ini is kontradik kepada perlembagaan. Dan betul. Barulah enactment ini tidak terpakai. Itu pandangan hakim, bukannya satu keputusan mahkamah. Jadi saya pun baca ada pandangan peguam-peguam. Saya nak beritahu peguam-peguam pun jangan nak putar balikkan isu ini melalui kenyataan yang boleh menirukan rakyat. Mana-mana peguam yang bukan Islam, saya tahu dari persatuan dia, mesti mengikut saluran. Kalau kata tidak boleh menggunakan, kalau dia ada 2 cara nak pindah undang-undang ini. Yang pertama melalui Dewan Undangan Negeri, dulu pindah. Ataupun sebagai peguam, dia boleh cabar undang-undang ni, pergi ke mahkamah, let mahkamah buat keputusan betul tak betul undang-undang ni kontradik kepada perlembagaan 11/4. Jadi jangan membuat kenyataan yang boleh menirukan rakyat. Tolong hentikan, mana-mana pihak tolong hentikan membuat apa-apa kenyataan yang berbau politik dan dia kenyataan yang boleh memutar belikkan undang-undang, bukannya melalui media massa, bukannya melalui media sosial, tetapi ke mahkamah. Itu cara yang betul. Tadi Datuk kata tak nak buat orang gereja dan sebagainya, tapi kalau perhimpunan tu dibuat di tempat lain, tapi dia ada buat benda-benda yang agak sensitif. Contoh buat apa yesterday sampai bakar FNG yang whatnot tu macam mana pula? Sebab itu saya lah, kita Amnul minta supaya Padi Lawrence ni, dia je soal. Apa salah kalau dia betul-betul gentleman, dia dah tahu undang-undang, dia minta maaf lah. Itu saja kita minta maaf, dia tuntut, dia menghormati undang-undang ini. Sebab itu kita minta supaya kalau dia masih lagi berdegil, masih pihak polis dan JAIS mesti teruskan. Jangan ada mana-mana pihak yang cuma persoalkan tindakan JAIS dan polis. Kerana saya percaya tak payah hajar polis, tak payah hajar JAIS. Mereka tahu tindakan mereka itu mengikut undang-undang. Ini ada yang kata peguam yang cakap tu, saya tengok statement. Oh, mengapa tidak ada warrant untuk geledah? Dia tak baca undang-undang kan? Yang cakap tu peguam.
Jadi kalau tak puas hati dengan tenaga ajaib, they can go to court. File lah, file betul-betul rasmi. Barulah bercakap, jangan cakap saja. Bila cakap saja, dia boleh menunjukkan rakyat lebih lagi orang yang tak faham undang-undang. Oh, yang bercakap ni satu orang peguam, yang cakap ni peguam. Jadi orang kata betul lah peguam yang cakap. Jadi saya minta hentikanlah perkara ni daripada banyak dicakap yang boleh menimbulkan lagi kekeliruan, yang boleh menyebabkan nanti ada pihak-pihak yang lebih akan marah. Berhentikan provokasi ini. Provokasi ini nak dihentikan. Jangan salahkan UMNO, jangan salahkan orang Melayu. Yang memulakan isu ini ialah padri ini, pada Lawrence Andrew ni. Dia yang mulakan. Dan selepas Sultan dah titah, dia boleh cabar orang lagi. Canggah dengan apa yang Sultan ni titah. Jadi terusan marah lah. Itu saja. Jadi, tanya pandangan Sofia, dalam isu kalimah Allah ni, kita lihat apa ni, NGO dan UMNO saja berperanan, tapi dari segi fikiran dan PAS sendiri, mereka orang Islam, tapi dia orang berbisu saja tak. Pandangan Sofia macam mana? Kita kata bahawa isu ni yang sebenarnya mesti ialah ini isu orang Melayu Islam. Orang Melayu Islam tanpa fahaman politik. Inilah masa kalau kita nak tengok perpaduan kita nak mempertahankan undang-undang kita sendiri, dan juga nak mempertahankan kedaulatan Sultan kita. Jadi bagi kita UMNO, kita mewakili Melayu Islam. Itu kita terpulang. Kita memang galakkan bahawa semua Melayu bersatu mengenai isu ini. Datuk Sri, if certain quarters go and demonstrate outside the churches tomorrow, will Selangor UMNO go and help to disperse them, or will there be members from Selangor UMNO to just watch what happens tomorrow to disperse any demonstrators outside the churches? Because it will be the first mass for the Christians in New Year. Kita minta polis mengambil tindakan tegas. Polis mesti mengambil tindakan tegas pada mana-mana pihak yang membuat himpunan demonstrasi di depan gereja. Kerana dalam kita memperjuangkan isu agama ni, kita jangan ganggu hak kebebasan agama lain. Kalau kita tak puas hati dengan seorang padri ini saja, seorang ni saja yang betul yang kita mesti buat bantahan. Mengapa mesti kita ganggu gereja-gereja lain? Mengapa mesti kita ganggu padri-padri lain yang tidak ada kaitan dengan isu ini?